Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Imam dan tuan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita banyakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kita memuji Allah ni tak ada kalimah-kalimah yang lebih baik selain apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajar kalimah alhamdulillah. Untuk pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah setinggi-tinggi kalimah untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah biasa kita akan sambung lagi tentang kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Hari ini kita dah masuk sahabat yang ke-22 lah. Buku jilid yang kedua Syekh Muhammad Al-Misri tentang kehidupan para sahabat. Jadi hari ini kita akan bincang tentang seorang sahabat yang Rasulullah dah bunyi tapak kaki dia dah, tapak kasut dia di syurga. Tukang azan kepada Rasulullah SAW. Bahkan seorang yang dirindukan syurga. Jadi kita ni rindu nak masuk syurga. Sahabat ni dirindukan syurga. Jadi kita boleh rasa jauh. Jarak yang terlalu jauh kita dengan sahabat-sahabat ni. Sahabat kita masuk ni kan adalah Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ni seorang hamba hitam, orang Habsyi, kulit hitam, harta pun tak ada, rupa pun tak ada, tapi semua umat Islam sedunia kenal Bilal bin Rabah. Mungkin ada sahabat lain yang kita tak kenal kan. Kalau sebut nama Qaq' bin Amr Tamimi, mungkin kita tak kenal yang mana satu. Mungkin Hanzalah ada yang kenal, ada yang tak kenal. Rabi' bin Amir mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Tapi bila sebut Bilal bin Rabah ni semua kenal. Pilih negara mana pun orang kenal. Tukang azan sepatutnya muazzin. Kita biasa sebut panggil Tok Bilal daripada muazzin. Nama sepatutnya tukang azan ni muazzin kan. Tapi berkat nama Bilal tu. Bilal ni nama Bilal lah. Tapi nak cerita bagaimana sahabat yang kita nak bincang hari ni cukup istimewa. Seorang yang dirindukan oleh syurga. Memang dia ada hadis, bukan sekadar dijamin syurga, dirindukan syurga. Syurga tu nanti bila dia nak masuk. Ini hebatnya orang yang kita nak bincang pada malam ni. Jadi sebelum cerita tentang Bilal ni, Syekh Muhammad Al-Misri ni dia cerita sikit tentang kelebihan orang muazzin lah. Jadi ini bonus kepada Tok Bilal lah. Banyak kelebihan orang menjadi muazzin ni. Antaranya hadis daripada Nabi SAW, man adzana sintai asyrata sana wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawm 60 hasanah wa bi iqamatihi 30 hasanah. Barang siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka syurga wajib atasnya. Untuk Bilal kalau boleh maintain 12 tahun, syurga wajib ke atasnya. Kerana azannya itu ditulis untuknya 60 kebaikan setiap hari, dan kerana iqamahnya dituliskan untuknya 30 kebaikan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ada hadis yang lain, al-muazzin yaghfaru lahu madda sauti wa ajruhu mislu ajri man shalla ma'ahu. Muazzin ni diampuni dosa dia sejauh jangkauan suaranya. Jauh mana suara dia pergi, sejauh tu diampunkan dosanya. Dan pahalanya seperti pahala orang yang salat bersamanya. Ini tak boleh lawan Bilal ni yang salat sama dia Rasulullah dan sahabat-sahabat kan. Dia seorang sepanjang umur hidup Rasulullah, dia lah tukang azan. Sampai bila Rasulullah wafat, dia letak jawatan, dia tak mampu. Bila sampai dekat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara dia tenggelam. Dia tak mampu nak keluar kerana kecintaan, kerinduan dia kepada Rasulullah SAW. Sebab setiap pagi dia akan lalu dekat bilik Rasulullah, dia akan kejutkan Rasulullah. Jadi ini Rasulullah tak ada. Jadi bila Rasulullah wafat, dia tidak lagi mengazankan, tidak jadi tukang azan lagi. Dalam hadis yang lain disebut al-muazzin yaghfaru lahu mada sautihi
wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis. Muazzin itu diampuni sejauh jangkauan suaranya dan setiap yang basah dan kering, bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi tukang azan ni kerja dia mulia lah. Walaupun orang kata dulu tukang teki kerja apa paling kejam. Kerja paling kejam ni tukang azan ni duk paling tengok jam. Kerja paling kejam, dia paling kejam. Tapi kedudukan dia cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik pada kisah Bilal bin Rabah. Jadi dia ni memang seorang hamba lah, milik kepada beberapa orang daripada Bani Jum'ah di Makkah, dan dia di bawah kawalan Umayyah bin Khalaf. Lepas tu dia ada dalam perang Badar ni, Bilal ni memang dia cari lah Umayyah bin Khalaf, orang yang banyak melakukan penyiksaan yang luar biasa kepada Bilal bin Rabah. Jadi bila berita tentang Rasulullah sampai kepada Bilal ni, dia mendengar daripada Umayyah bin Khalaf sendirilah orang nak cerita-cerita tentang Rasulullah. Sebab orang kafir Quraisy ni walaupun depa cerita tentang Rasulullah, tapi depa tidak menafikan akhlak Rasulullah, kan, mana kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW. Depa cuma menolak apa yang Rasulullah bawa kerana dianggap sebagai pecah belah. Mereka tuduh gila dan sebagainya, tukang sihir dan sebagainya. Tapi tentang kejujuran Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah ni benda yang tidak boleh dinafikan. Bahkan Rasulullah pun disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercayai. Bahkan ketika berlakunya krisis di Mekah, ketika nak ubah Hajaratul Aswad tu, kan, orang sampai kabilah-kabilah ni hampir berperang. Sampailah kali dia kita tunggu, kita tengok siapa keluar dulu, dia jadi hakim. Tengok Rasulullah keluar, kita kala ni kami semua setuju. Kan, kalau ini tak ada perdebatan apa lah. Semua setuju. Rasulullah jadi hakim. Rasulullah bentangkan serban dia. Rasulullah ambil batu letak atas kain, kat setiap kabilah tu pegang pucuk. Pucuk kain serban dia bawa, Rasulullah pula letak tempat asal. Jadi ini memang Rasulullah SAW disebut sebagai Al-Amin. Jadi orang cerita-cerita, jadi maknanya tidak menafikan tentang kebaikan akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Dan bila dengar yang ni, hatinya benar-benar merasai apa yang Rasulullah bawa ni adalah kebenaran. Hati dia dah tertangkap dengan kebenaran dan jatuh cinta pada kebenaran. Dan inilah bahtera keselamatan yang Allah utuskan kepada umat untuk nak keluarkan manusia daripada kotor jahiliah ni ataupun lumpur jahiliah kepada cahaya tauhid yang sebenar. Sebab dia seorang hamba. Kalau hamba ni kita bayang cerita Kunta Ginting lah. Dulu kita tengok cerita Kunta Ginting. Kalau yang umur 40-an tu mungkin sempat tengok cerita Kunta Ginting. Jadi hidup tu penuh dengan penyiksaan. Jadi Bilal menjawab panggilan kebenaran, dia buka seluruh hatinya lebar-lebar untuk menyambut cahaya yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sisi rohnya. Bila dengar tentang Rasulullah, tentang kebenaran yang Rasulullah bawa, memang dia buka hati dia seluas-luasnya untuk menerima kebenaran. Jadi dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW dan mengumumkan keislamannya. Jadi dia termasuk orang yang memang orang yang awal juga yang masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, tak lama kemudian tersebarlah berita dia masuk Islam. Jadi bila tersebar berita dia masuk Islam ni, pimpinan-pimpinan Quraisy, kita tahulah, dia mula melakukan penyiksaan yang luar biasa, terutamanya sahabat-sahabat yang rendahan ni, yang golongan hamba, miskin-miskin ni, yang hamba dan sebagainya. Jadi mereka buat berbagai-bagai bentuk penyiksaan. Lepas tu daripada Ibnu Mas'ud dia berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya adalah 7 orang. Dan sahabat-sahabat itu masa itu memang dibenarkan menyembunyikan keislaman. Bukan kata sebab mereka takut ke apa, memang dibenarkan. Tapi ada 7 orang, kata Ibnu Mas'ud, yang menampakkan keislamannya, iaitu Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Ammar dan ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Miqdad. Ini 7 orang yang mula-mula menzahirkan keislaman. Adapun Rasulullah, maka Allah melindungi baginda melalui bapa saudara dia Abu Talib. Jadi Rasulullah ni orang tak buat apa lah, sebab Abu Talib ni kepimpinan Mekah. Daripada Qusay bin Kilab dulu tu, bila balik menguasai Mekah balik,
Sampai ayah dia pula jumpa apa dengan telaga Zam-Zam apa semua. Memang Abu Talib ni dia dianggap sebagai pimpinan Mekah. Jadi memang orang tak kacau. Jadi Rasulullah di bawah jagaan Abu Talib. Jadi Rasulullah Allah lindungi dia. Allah melindungi Abu Bakar melalui kaumnya. Abu Bakar ada kaum dia. Kaum dia akan bertahankan dia. Adapun yang lain, maka orang-orang musyrikin mengambil mereka, lalu memberikan mereka pakaian daripada besi dan menjemur mereka di terik matahari. Sebab apa? Ammar bin Yasir ni anak pada Sumayyah bin Suhaib. Dua-dua ni pun hamba. Bilal bin Rabah pun memang hamba. Jadi maknanya mereka diberikan pakaian daripada besi dan menjemur mereka di terik matahari. Kita bayangkan kalau kita pergi Mekah kan musim panas macam mana. Pakai baju besi pula. Dipakaikan baju besi. Tidak seorang pun daripada mereka kecuali telah memberikan apa yang mereka inginkan kecuali Bilal. Mereka paksa seungkap kalimah-kalimah yang mengkufurkan Allah Ta'ala dan sebagainya. Macam Ammar bin Yasir memang terpaksa lah. Tapi dia tak berdosa. Tapi Bilal ni dia tak menyerahkan lah. Kaumnya juga tidak menghitungkannya, maka mereka mengambilnya dan menyerahkannya kepada anak-anak kecil. Mereka membawa Bilal berkeliling di bukit Mekah sementara dia berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Bawa dia pula, dia tak cukup dah siksa tu, serah kat budak-budak lah. Nak buat apa buat lah. Ada riwayat yang mengatakan Mayah bin Khalaf dia ikat Bilal ni, dia offer siapa nak pukul, nak buat apa buat lah. Dekat Bilal bin Rabah ni. Jadi siksa dengan berbagai-bagai bentuk siksaan. Jadi Bilal bin Rabah ni dia tak mengaku. Dia tak mengaku kalah. Walaupun yang lain tu sehingga sanggup kata apa yang diminta, tapi Bilal bin Rabah dia tetap mempertahankan iman dia. Walaupun disiksa dengan siksaan yang cukup luar biasa. Ibnu Sa'ad menjelaskan sikit tentang siksaan yang ditimpakan oleh orang Quraisy kepada Bilal dan orang-orang yang lemah selainnya daripada kaum muslimin. Ini cerita daripada Ibnu Sa'ad. Kemudian orang-orang Quraisy menyiksa orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Tiap-tiap kabilah menyiksa setiap orang yang masuk Islam daripada kalangan mereka. Jadi setiap kabilah tu dia siksa orang-orang daripada kabilah dia yang masuk Islam, yang mereka anggap lemah. Mereka mulai menahan dan menyiksa dengan memukul, menahan makanan dan minuman, tak bagi makan biar kelaparan, dan menjemurnya di padang pasir Mekah ketika matahari mula meninggi. Mereka hendak memalingkan orang lemah itu daripada agama mereka. Di antara mereka ada yang terfitnah, maknanya terpaksa turut kerana beratnya siksaan yang diterimanya, dan di antara mereka ada yang teguh menghadapi siksaan dan Allah menjaga diri mereka. Jadi Bilal Maula Abu Bakar. Jadi disebut Maula Abu Bakar sebab dia ni dibeli Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan. Disebut Maula Abu Bakar. Allah adalah hamba sahaya milik sebahagian daripada Bani Jumah. Dia lahir di kalangan mereka. Dia adalah Bilal bin Rabah. Ibunya bernama Hamamah. Ini cerita Ibn Sa'ad tadi lah. Dia orang yang jujur keislamannya dan berhati bersih. Mayah bin Khalaf bin Wahab bin Huzafah bin Jumah membawanya keluar ketika matahari mula menyengat dengan panasnya. Dia melemparkan Bilal terlentang di atas padang pasir Mekah. Lalu dia meminta didatangkan sebongkah batu, batu besar untuk diletakkan di atas dada Bilal. Kemudian dia berkata kepada Bilal, engkau akan terus seperti ini sampai engkau mati ataupun engkau kafir kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Maka Bilal menjawab sedangkan dia dalam keadaan tersiksa, dia kata ahadun ahad, ahadun ahad. Allah tu Esa, Allah tu Esa. Yang tu dia ada ulang-ulang sebut. Bahkan kita sebut dah sebelum ni, orang tanya kat dia pasal apa dia sebut yang tu. Dia tahu dah hak tu yang paling penting bagi orang-orang yang musyrik kan, yang kafir kepada Allah Ta'ala. Dia pada sembah Lata, Uzza, Hubal. Dia dah sebut ahadun ahad, ahad, ahad. Allah tu Esa, Allah tu Esa. Jadi kata Bilal bin Rabah, dia kata sebab dia tahu itulah yang paling menyakitkan hati mereka. Kalau ada kalimah lain dia akan sebut, dia kata. Sebab bagi dia tubuh badan dia milik Allah. Orang nak buat apa buat lah. Tubuh badan dia tu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keteguhan Bilal. Sebab tu Sayyidina Umar cukup hormat kepada Bilal ni. Jadi dia selalu bagi tempat duduk yang istimewa kepada Bilal. Bahkan masa zaman Bilal tak ada, bila mari Khabbab bin Arat, dia ni pun hamba juga.
Kena seksa teruk juga. Masuk dalam majlis, Sayyidina Umar panggil main depan, bagi kursi. Sayyidina Umar duduk bawah. Sayyidina Umar kata dulu Bilal ada, Bilal lah yang layak lah kita. Kan ni Bilal tak ada lah, kamu lah duduk situ. Jadi maknanya sahabat-sahabat ni kasih kepada Bilal bin Rabah. Kerana apa? Keteguhan iman dia. Diseksa dengan begitu dahsyat. Demikianlah Bilal radhiyallahu anhu merasa mulia dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan siksaan di jannah Allah sebagai satu yang nikmat. Padahal ketika itu Allah telah memberikan keringanan pada orang-orang mukmin untuk mengucapkan kalimah kekufuran selama hati mereka tenteram dengan iman, agar masing-masing daripada mereka selamat daripada siksaan para pelaku kejahatan tersebut. Padahal ada keringanan pun, ada rukhsah. Bagaimana yang diambil oleh Ammar bin Yasir. Dia mengucapkan kalimah kufur, tapi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila pun boleh buat macam tu, tapi dia tak buat. Dia tak mengucapkan sedikit pun kalimah kufur, bahkan dia mengulangkan keimanan dia yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tidak mengambil, tidak ingin membuat musuh-musuh Islam merasa bangga kerana mengalahkan Islam dan orang-orangnya, bila ingin mengenalkan kepada seluruh dunia bahawa sekalipun seorang mukmin dikelilingi oleh dunia dengan segala isinya, dia tetap tidak akan dapat menggoncang sedikit pun gunung iman yang tertanam kuat di dalam hatinya, kerana yang meneguhkan gunung tersebut adalah Khaliq, iaitu Allah yang Maha Pencipta. Inilah orang yang dirindui oleh syurga ni. Hebat iman dia sampai macam tu. Kita ni kadang-kadang jatuh sikit, kadang-kadang mengeluh dah. Baru demam 2-3 hari, dia mula mengeluh sakit pinggang. Bangun pagi kita mengeluh sakit pinggang. Barulah uji yang sikit-sikit. Bilal bin Rabah cukup hebat. Jadi satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu kawasan tu, dia dapati Bilal sedang diseksa di padang pasir. Jadi satu hari Sayyidina Abu Bakar ni cerita macam mana Sayyidina Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah. Dia ada banyak riwayat lah. Jadi dia lalu tengok Bilal tengah kena seksa, dan dia dengar Bilal mengulang-ulangkan kata-kata ahad. Allah tu Esa, Allah tu Esa. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun balik, dia bilang balik dagangan, hasil dagangan dia yang digunakan untuk membeli hamba sahaya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni antara amal dia yang utama ni, dia suka beli hamba, kemudian dia merdekakan. Jadi habis harta dia tak ada. Masa hijrah tu pun pak dia Khattab ni Sayyidina pak dia ni nama apa? Abu Quhafah. Bukan Abu Qafah. Apa nama dia Abu Qafah ni? Jadi lupa nama dia. Jadi pak dia ni buta. Bila dia hijrah ni, pak dia mari tanya kat anak dia, Sayyidina Abu Bakar ni, ayah kamu tinggal harta apa kat kamu? Jadi Asma' binti Abu Bakar pun dia ambil ketul-ketul batu, dia bawa dalam uncang, dia nabung bagi kat ni lah, pah kat tuan ni. Ni dia tinggal banyak. Dia ingat ketulan lamah lah pada ketul batu lah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni habis dia beli, ada duit dia beli hamba dan dia merdekakan. Jadi ada riwayat disebutkan Asad Al-Khurasani, dia berkata, aku duduk di samping Ibnu Musayyib, lalu dia mengingat Bilal. Dia berkata, Bilal kukuh mempertahankan agamanya, dia diseksa kerana Allah. Lalu Nabi SAW melihat dan bersabda, kalau kami mempunyai harta yang cukup, nescaya kami membeli Bilal. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menemui Abbas dan berkata kepadanya, belilah Bilal untukku. Jumpa dengan Abbas, sebab Abbas ni dia ada kedudukan. Kemudian ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar ni pun dia duduk melabur juga dengan Abbas ni. Kan ada harta dia di tangan Abbas, pak saudara Rasulullah. Dia minta supaya dibelikan Bilal. Dia kata, belilah Bilal untukku. Maka Abbas membelinya dan mengirim Bilal kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar memerdekakannya. Dia merdekakan Bilal bin Rabah. Ada juga riwayat mengatakan Abu Bakar menukar Bilal daripada majikannya Umayyah bin Khalaf dengan seorang hamba sahaya yang hitam dan musyrik. Ada juga riwayat daripada Ibnu Sirin pula bahawa ketika para majikan Bilal mengetahui keislamannya, mereka membentangkannya di bawah terik matahari dan menyiksanya. Mereka mengatakan kepadanya,
Tuhanmu adalah Lata dan Uzza. Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Allah tu Esa. Hal ini sampai kepada Abu Bakar, maka dia mendatangi mereka. Abu Bakar berkata kepada mereka, atas dasar apa kamu membunuhnya? Dia tidak akan menuruti kamu. Maka mereka berkata, belilah dia. Maka Sayyidina Abu Bakar pun beli dengan harga 7 uqiyah. Kemudian memerdekakannya. Jadi ada riwayat mengatakan Sayyidina Abu Bakar beli sendiri dengan harga 7 uqiyah. Tadi sempat tengok dalam internet ni, uqiyah ni, satu uqiyah lebih kurang 5 dinar. 5 dinar lebih kurang 5 dinar lah. 1 dinar apa 700 lebih kalau ni kan. Lebih kurang kali dengan 5 tengoklah. Ataupun 5 dinar ataupun 40 dirham. Jadi dia beli dengan harga 7 uqiyah. Daripada Qais pula berkata, Abu Bakar membeli Bilal yang ditimpa batu oleh majikannya dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata, kalau engkau tidak mau kecuali dengan harga 1 uqiyah saja, nescaya kami telah menjualnya kepadamu. Jadi bila jual harga dengan 5 uqiyah tu, hak jual tu dia kata mayam khalah, dia kata. Kalau kamu tak mau beli 1 uqiyah pun kami jual. Mana nak jual murah lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar dia kata, kalau kamu tak mau jual, dia kata, letak harga 100 pun 100 aku beli. Kalau 100 rupiah pun aku beli. Dia letak 5 tu kau okey ya. Dia reason untuk bayar 100. Dia pun kata kalau boleh kami nak jual, kalau tak mau beli kami nak jual 1 rupiah. Dia kata dia kalau 100 pun dia beli. Kenapa? Ini nilai iman pada Bilal bin Rabah. Lepas tu Bilal bin Rabah ni biasanya bila Sayyidina Umar, bila Rasulullah wafat, bila Sayyidina Umar hantar pasukan pergi ke Syam. Jadi Bilal pun nak ikut, tapi nama dia tak ada dalam senarai. Sayyidina Abu Bakar tak bubuh nama dia nak pergi Syam ni. Dia letak ada jabatan sebagai Bilal, sebagai muazzin ni. Dia tak azan lah. Tapi bila nak hantar tentera pergi ke Syam nak perang, masa tu perang Yarmouk, nama dia tak ada. Jadi Sayyidina Bilal ni dia cukup sedih lah. Dia rasa terkilan. Sehingga dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, dia kata, dulu kamu merdekakan aku dulu sebab kamu nak suruh aku ikut kamu ya, ataupun kamu buat tu kerana Allah. Dia kata, di sana Abu Bakar kata dekat aku merdekakan kamu kerana Allah. Jadi kata Bilal bin Rabah, kalau kamu merdekakan aku kerana Allah, kamu jangan sekat aku dah. Aku pun nak pergi juga. Dia nak pergi berperang di Syam, nak pergi berjihad. Bilal bin Rabah ni bukan dia nak apa, dia kasih kepada Sayyidina Abu Bakar ni dikasih kepada Bilal. Dia seronok kalau Bilal ada dengan dia. Lepas tu dia berat nak lepaskan Bilal. Tapi Bilal minta jugalah kan, kalau kamu merdekakan aku kerana Allah, janganlah kamu tahan aku. Dia pun pergi ke Syam lah. Pergi ke Syam. Jika Abu Bakar disebutkan di depan Umar, Sayyidina Umar akan berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa Bilalan sayyidina. Sayyidina Umar akan kata Abu Bakar dia adalah sayyid, pemimpin kami, dan dia telah memerdekakan sayyid kami Bilal. Jadi dia kata, Sayyidina Umar bila sebut tentang Sayyidina Abu Bakar, dia kata Sayyidina Abu Bakar ni pemimpin kami, dan dia membebaskan pemimpin kami juga, Bilal bin Rabah ni. Dan berkaitan dengan satu surah daripada dua ayat daripada surah Al-Lail ayat 19 hingga 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari wajah Rabb-Nya yang maha tinggi, dan nescaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Jadi para ahli tafsir berkata ayat ini turun tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia membeli Bilal dan memerdekakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrikin berkata dia melakukan hal itu kerana jasa Bilal kepadanya, maka turunlah illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tapi dia memberikan itu semata-mata kerana mencari wajah Rabb-Nya yang maha tinggi, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
dan nescaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar ni merdekakan Bilal bin Rabah ni memang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah menyelamatkan Bilal daripada tangan orang-orang musyrikin. Dengan sebelum tu diseksa dengan berbagai-bagai seksaan, dan dia memulakan kehidupan baru di bawah naungan iman untuk mendampingi Sayyidul Anam, pemimpin manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu Bilal dia hamba ni bukan boleh bergerak bebas. Jadi dia merdeka, dia boleh luangkan banyak masa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mula menimba daripada sumber yang bersih secara langsung sampai datanglah waktu di mana Allah hendak menenangkan hatinya dan meninggikan darjatnya. Jadi dia boleh terus jumpa Rasulullah hari-hari pun tak mau. Ada Quran yang turun berkaitan dengan Bilal bin Rabah ni. Daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berenam orang bersama Rasulullah, maka orang musyrikin berkata kepada beliau, kepada baginda, usirlah mereka darimu sehingga mereka tidak berbuat lancang terhadap kami. Pada saat itu yang ada adalah aku, ni Sa'ad lah, kemudian Ibnu Mas'ud, Bilal, seorang lelaki daripada Huzail, dan dua orang lelaki yang lain. Maka turunlah Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan wajahnya. Engkau tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggungjawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Demikianlah kami telah menguji sebahagian mereka, itu orang-orang yang kaya, dengan sebahagian yang lain, itu orang-orang yang miskin, agar mereka itu yang orang kaya tadi berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya. Jadi ayat cerita tentang orang-orang yang memuji Allah pagi dan petang ni dirujuk kepada 6 orang tadi lah, termasuk Bilal bin Rabah. Jadi ini banyak kelebihan Bilal bin Rabah ni banyak. Dan pernah juga satu hari daripada Aiz bin Amr bahawa Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib dan Bilal. Abu Sufyan ni bekas bapa penentang Rasulullah. Lepas Abu Jahal mati, dialah menggantikan Abu Jahal yang berperang dengan Rasulullah. Tapi dia masuk Islam sebelum Fatu Mekah. Sebelum Islam sampai Rasulullah SAW dan tentera sampai ke Mekah, dia pergi jumpa, dia masuk Islam. Jadi bila lalu depan Salman, Suhaib dan Bilal, ada beberapa orang yang lain lagi, dan mereka berkata, demi Allah, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya daripada musuh-musuh Allah. Mana Abu Hak ni patut kena bunuh juga ni. Abu Sufyan ni, dia bapa penentang Rasulullah. Jadi ayat lebih kurang macam itulah, maknanya pedang-pedang Allah belum mengambil haknya daripada musuh-musuhnya. Maknanya patut ni pun kena pancung sekali ni. Pasal apa? Selamat lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dengar yang tu, dia kata, adakah kamu mengatakan demikian kepada seorang sayyid, pemimpin dan syekh pemuka Quraisy? Sayyidina Abu Bakar tegurlah, adakah kamu kata ni kepada pemimpin orang Quraisy ni? Ni pemimpin pemimpin Quraisy ni satu kabilah yang terkenal di tanah Arab ni. Lalu Abu Bakar pun datang kepada Nabi dan mengkhabarkan kepadanya. Bahkan Nabi SAW berkata, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, mungkin kamu telah menyebabkan mereka ni marah. Bila apa tadi, mungkin dia pun marah dengan kata-kata kamu. Jika engkau telah membuatkan mereka marah, sesungguhnya engkau telah membuatkan Rabbmu marah. Kalau mereka tu marah, Allah pun marah kat kamu juga. Jadi maknanya tak boleh cakap lebih kurang dengan sahabat-sahabat ni, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Ni orang-orang yang memang orang yang diuji dengan ujian yang berat, dan mereka bertahan dengan ujian.
Walaupun Sayyidina Abu Bakar tu nak bela Abu Sufyan kan, dia masuk Islam dah. Tapi Allah kata, mungkin kamu menyebabkan mereka ni marah. Kalau mereka marah, Allah pun marah kat kamu. Sehingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun bercari balik. Dia tanya, adakah kamu marah kat aku ke? Dia berkata, dah, kami dah maafkan kamu. Bahkan mereka kata, semoga Allah mengampunimu, wahai saudaraku. Ni sahabat-sahabat ni mudah minta maaf. Mereka pula doa, semoga Allah ampunkan dosa sahabat dia. Kemudian tentang syurga yang merindukan Bilal. Jadi Bilal ni hidup menyatu dengan Islam dengan hati dan tingkah lakunya, sehingga Nabi SAW menyintainya dengan kecintaan yang susah nak dituliskan dengan pena. Dia kata nak cerita pun susah. Nak cerita cinta Rasulullah pada Bilal ni, nak tulis pun susah. Satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal dan di sisinya ada sebuah bekas kurma. Nabi pun bertanya, apa ni wahai Bilal? Ni kurma, apa benda ni? Jadi Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku menyimpankannya untukmu dan untuk tetamu-tetamu. Dia maknanya dia simpan tu, nak infak lah tu untuk Rasulullah. Kalau tamu mari pun nak bagi yang tu lah. Baginda Rasulullah bersabda, apakah engkau tidak takut dia menjadi wak api neraka? Duk simpan-simpan, nak infak terus lah, tak payah tunggu. Wahai Bilal, dan jangan takut miskin daripada pemilik Arash. Rasulullah pun tak cakap semua orang macam tu. Dengan Bilal ni Rasulullah sebut macam tu. Rasulullah simpan lah, nak sedekah terus. Tak payah tunggu dia. Bilal pun bila dengar yang tu, bagi terus lah kan. Kemudian Nabi SAW datang lagi. Rasulullah SAW datang pula bawa berita gembira terbesar bagi Bilal. Baginda bersabda, istaqatil jannah ila salasa, Ali wa Ammar wa Bilal. Syurga merindukan 3 orang. Siapa dia? Ali, Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah. Jadi orang yang dirindukan oleh syurga. Ini sahabat-sahabat yang dirindukan syurga. Kita ni tak tahu boleh masuk syurga ke tak? Kan nak kata rindu sungguh lah. Tapi sahabat-sahabat ni dirindukan syurga. Syurga duk nanti bila mereka nak masuk. Kata penulis kitab ni, kata Syekh Muhammad Al-Misri, dia kata bagaimana kedua kaki Bilal dapat menumpang tubuhnya. Kalau kita duduk tempat Bilal dengar macam tu, lembek lutut, tak tahu nak ceritalah perasaan macam mana. Jadi macam mana Bilal boleh kaki dia boleh nak tanggung tubuh badan dia setelah mendengar berita gembira tersebut, untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Rasulullah puji kerana Bilal ni depan sahabat-sahabat lain. Sedangkan dia sebelum tu hanyalah seorang hamba Habsyah yang kulit hitam. Kini dia menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit sampai syurga pun merindukannya. Ni hebatnya Bilal ni. Asal ada orang kulit hitam. Sebab tu dalam Islam ni kita tak pernah meletakkan ciri-ciri fizikal harta benda nak menentukan kedudukan manusia. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Tak kira kulit putih ke kulit hitam ke, orang kaya ke miskin, kalau dia bertakwa, orang itulah orang yang mulia. Bahkan ada hadis daripada Rasulullah SAW, antara mafhum hadisnya, hendaklah kamu hati-hati dengan bangsa hitam, kerana 3 orang daripada mereka akan jadi penghulu syurga. Bukan kita masuk syurga, penghulu syurga. Pada Bilal bin Rabah, Luqmanul Hakim dengan Najasyi. Ini 3 bangsa hitam ni, memang kulit hitam. Saya ada kawan seorang kulit hitam, memang hitam sungguh lah. Kalau tengah malam dia senyum, kalau tak ada lampu memang nampak gigi sungguh. Orang Niger. Memang kulit hitam, tapi muka jernih. Dia ni PhD dalam bidang qiraat. PhD dalam bidang qiraat, dunia tak ramai. Masa saya jumpa masa tu ada 2 orang. Masa tu dia dengan kawan dia kata ni seorang daripada Mesir, dia daripada Niger. Dia buat PhD dalam bidang qiraat. Muka jernih, cakap dengan dia Quran hadis sirah, Quran hadis sirah. Dia tak ada sembang kosong, sambil makan kan, sambil berjalan kan. Cerita dia, sembang dia penuh dengan dalil. Kulit hitam tapi muka jernih. Ingat Bilal lebih lagi lah kan, ni orang biasa. Kalau Bilal lebih lagi. Orang daripada bangsa hitam menjadi orang yang paling mulia sampai ke langit. Sebab memang ada hadis, ada Allah Ta'ala ni bila dia kasih pada seorang hamba ni, dia akan panggil malaikat Jibril. Dia kata, wahai Jibril, aku cinta kepada hamba ni, hendaklah kamu cinta kepadanya. Jibril pula akan panggil semua penduduk langit. Malaikat-malaikat ni ada riwayat menyebut riwayat mengatakan
jarak malaikat antara malaikat di langit ni lebih kurang sejengkal je. Punya banyak malaikat. Jadi dia akan panggil semua malaikat yang di langit, dia akan kata Allah kasih kepada si fulan ni, hendaklah kamu kasih kepadanya. Jadi maknanya Allah dia tidak diam saja. Dia cinta, Allah akan ucapkan cinta kepada hamba-Nya. Jadi Bilal ni termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikenali oleh penduduk langit, bahkan syurga pun merindukannya. Banyak orang, mungkin daripada kalangan orang yang hebat-hebat, elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan, tak mungkin dapat 1/10 pun daripada kemuliaan abadi yang telah dicapai oleh Bilal bin Rabah, seorang hamba saya daripada Habsyah. Mungkin ada orang kaya, keturunan raja, nak banding dengan Bilal bin Rabah ni 1/10 pun tak ada. Nak bandingkan kita dengan Bilal bin Rabah ni jauh sungguh, kan? Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak mencapai bahagian daripada sejarah yang telah dicapai oleh Bilal. Tak ada, tokoh-tokoh sejarah pun tak ada yang boleh menandingi apa yang dicapai oleh Bilal bin Rabah. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang rendah dan remehnya di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia memilih Islam sebagai agama untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluhurannya membuatkannya layak mendapatkannya. Jadi walaupun dia ni orang yang kulit legam, nasab daripada hamba, itu tak menghalang dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu hadis dia ceritakan, kita ringkaskan sikit. Satu hari Rasulullah tanya kat Bilal, wahai Bilal, apa yang menyebabkan kau mendahuluiku ke syurga? Dia tanya kat Bilal, sebab apa yang menyebabkan kamu mendahuluiku? Rasulullah kata, sesungguhnya malam tadi dia masuk syurga. Aku mendengar bunyi terompah, bunyi kasut di depanku. Lalu aku datangi pemilik istana daripada emas yang berbentuk persegi. Lalu bertanya, milik siapa istana ni? Jadi ni cerita bawah lah. Dia kata mula-mula tu dia masuk. Dia masuk istana tu, dia dengar bunyi kasut Bilal depan dia. Bunyi tapak kaki Bilal depan Rasulullah. Itu yang Rasulullah sebut. Lepas tu dia jumpa istana, bila tanya milik siapa, milik Sayyidina Umar lah. Ringkasnya milik Sayyidina Umar. Cuma apa kita nak bincangkan maknanya, Rasulullah masuk syurga ada bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling diharapkan, yang dapat diharapkan dalam Islam yang telah engkau amalkan, kerana aku mendengar bunyi gerakan sepasang kasutmu di depanku di syurga. Rasulullah tanya kat Bilal, dan Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan suatu amalan yang menurutku paling dapat diharapkan melebihi bahawa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, kecuali dengan bersuci tersebut aku mengerjakan solat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan solat tersebut. Jadi dia jaga solat. Setiap kali batal wuduk je, dia ambil wuduk, dia akan solat dua rakaat. Ini yang dibuat oleh Bilal bin Rabah. Tapi ada komentar daripada Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kerana Bilal berjalan di hadapan Nabi untuk mengumandangkan azan, dia mendapat habuan yang sepadan dengannya di syurga. Namun hal itu tidaklah berarti Bilal masuk syurga mendahului Nabi. Bukan kata Bilal masuk syurga dulu baru Rasulullah boleh masuk syurga. Cuma hadis ni nak cerita tentang keutamaan Bilal tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila lepas hijrah, kita ringkaskan sikit, Bilal bin Rabah pun hijrah. Tak lama pada hijrah berlakulah peperangan Badar. Kita nak cerita sikit tentang dia dengan Umayyah bin Khalaf ni, penutup ni. Jadi bila dalam peperangan Badar ni, memanglah tentera kufar ni dia pergi dengan harta banyak lah. Depa pergi nak perang, depa bawa, dan dia bawa kafilah dagangan lagi, lepas tu bawa harta pergi perang lagi. Jadi bila depa kalah ni, masa tu Abdurrahman bin Auf dia duk kutip baju-baju besi apa semua ni. Ini sebagai harta rampasan perang lah. Lepas tu Umayyah bin Khalaf ni dia tak lepas lari dah. Jadi bila dia tengok nyawa dia terancam, dia dulu dia kawal rapat dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi dia pun panggil Abdurrahman bin Auf, dia kata,
kamu tinggallah baju-baju besi ni, kamu ambil aku jadi tawanan. Aku ni lagi harta banyak. Kan kalau tebuh tu lagi mahal daripada baju besi lah. Bukan kata 10 baju besi, nak 50 baju besi pun dapat. Jadi Abdurrahman bin Auf pun kata betul juga. Dia pun campak baju besi, dia pun pegang Umayyah bin Khalaf ni sebagai tawanan dia. Dia nak bawa pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia nak bawa pergi jumpa tu tersempak dengan Bilal. Bilal duk cari lama dah Umayyah bin Khalaf, kan. Jadi dia kata, Bilal kata, kamu nak buat apa dengan Abdurrahman bin Auf, dengan apa Umayyah bin Khalaf? Dia kata, ni tawananku. Bilal kata, tak, dia kata. Dulu dia ni lah yang paling teruk siksa aku, hari ni aku nak bunuh dia. Betul Abdurrahman bin Auf ni tak mau bagi. Jadi Bilal panggil pula sahabat-sahabat Ansar. Wahai sahabat-sahabat Ansar, ni lah Umayyah bin Khalaf. Hak dulu dia buat aku macam ni apa semua, depa pakat kaum ramai. Sampai Abdurrahman bin Auf pun tak boleh buat apa. Ada riwayat mengatakan Abdurrahman bin Auf ni dia cuba nak lindungi juga Umayyah bin Khalaf, dia suruh Umayyah bin Khalaf baring, dia baring atas. Bila kata tak apa, tikam ke bawah. Dia pun pakat tikam ke bawah, akhirnya matilah Umayyah bin Khalaf. Orang yang banyak menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang cukup dahsyat. Jadi begitulah hidup Bilal yang wafatnya, meninggalnya di Syam, bukan di bumi Mekah. Ni sahabat-sahabat dulu ramai yang merantau. Walaupun Madinah tu bandar dia, tapi ramai sahabat-sahabat yang meninggal di luar Madinah, termasuklah Bilal bin Rabah. Wallahualam, semoga kita mendapat sedikit pengajaran daripada kisah sahabat tadi. Seorang sahabat yang cukup hebat yang dirindukan oleh syurga, iaitu Bilal bin Rabah. Yang baik Allah Ta'ala, kalau saya minta maaf pada semua, minta ampun pada Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum, wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.